chapter yang kedua. Seperti yang saya sebut pada awal tadi, di mana pengkelasan dalam sistem plant ataupun tumbuhan kita bagi kepada lima keluarga, dan kita ke chapter kedua di mana fungis terbentuk dalam kelompok spora, okey, di mana boleh atau mudah ianya pindah ke satu tempat dengan dipengaruhi oleh angin ataupun disebabkan pembawaan hujan dan sebagainya. Adalah contoh pembawaan yang menyebabkan spora tadi akan bergerak dari satu tempat ke satu tempat secara tak langsung. Tuan-tuan, kejadian ini menghasilkan variety, variety kumpulan tumbuhan yang lain masih dalam kumpulan pengkelasan fungis tadi ya. Contoh, kalau dalam note kita dekat sini, kita boleh lihat secara tak langsung ada pro dan kontra dia, tuan-tuan. Penggunaan ataupun disebabkan fungi itu sendiri akan merubah variety pada tumbuh-tumbuhan yang ada di sekelilingnya. Okey, kalau banyak contoh yang kita boleh lihat dekat mana-mana reference atau buku-buku nota kita dan sebagainya. Dan kalau dalam industri kita, especially dalam peladangan kelapa sawit, kehadiran fungi inilah yang paling kita merisaukan, tuan-tuan, kerana penyakit atau disease yang akan dia bawa secara tak langsung, yang kita boleh ibaratkan kanser dalam industri kelapa sawit itu adalah kehadiran Ganoderma boinensis. Okey, itu adalah sejenis penyakit yang disebabkan oleh kehadiran spora. Sebenarnya, tuan-tuan, kehadiran variety penyakit atau tumbuh-tumbuhan yang lain yang tumbuh selain daripada pembawaan angin atau hujan dan sebagainya, faktor manusia juga terlibat dalam pembawaan spora ini tadi atau fungi ini tadi. Ianya akan mengakibatkan keseluruhan kawasan. Contohnya yang disebabkan oleh penyakit Ganoderma tadi akan menyebabkan pokok yang di sekelilingnya tadi akan terlibat sama berpenyakit, disebabkan Ganoderma tadi. Tapi sejak akhir ni tuan-tuan, ada company atau syarikat yang membuatkan trial walaupun buat masa ini belum ada cure. Contohnya penyakit yang disebabkan oleh fungi tadi, iaitu Ganoderma, belum ada cure lagi. Tapi sedikit sebanyak ada juga company yang menghasilkan variety untuk resistant pada kehadiran Ganoderma itu tadi. Okey, ada company yang telah membuat motion study research dia tersendiri untuk mengetahui sejauh mana kekuatan variety baru pokok kelapa sawit yang dicuba
olah untuk resist pada kehadiran ganoderma tu tadi. Okey. Dan seterusnya tuan-tuan, kalau kita tengok juga kalau tadi kita sebutkan ada 5 kumpulan yang besar dalam plant soil ni tadi. Plant soil ni tadi kita tengok juga dalam kategori planti di mana sejenis alga, tumbuh-tumbuhan yang hidup, yang hidup habitatnya dalam pelbagai bentuk, dalam pelbagai rupa. Kalau kita tengok contohnya kehadiran pokok-pokok yang dalam kumpulan ini, di mana juga dihasilkan melalui spora, hidup di bahagian bawah surface tadi, di mana kehadirannya contohnya paku pakis, brackens, resam kalau besi tempatan, resam dan sebagainya adalah contoh yang paling dekat dalam pengkelasan planti ini tadi. Selain daripada pengkelasan fungi tadi, planti ini tadi pun menyerupai life cycle ya, sebab masing-masing dihadirkan oleh spora. Spora macam contoh yang saya sebutkan tadi, bracken ataupun pakis, resam dalam besi tempatan adalah contoh yang paling dekat dengan kita di sini. Selain daripada itu, yang paling penting sekali ya tuan-tuan, tumbuh-tumbuhan ni terbagi kepada dua kumpulan, dua version, monocot dan dicot, ataupun monocotyledon ataupun dicotyledon. Saya rasa tuan-tuan pernah dengar ayat monocotyledon dan dicotyledon. Kalau dulu ayat ini pernah kita belajar daripada sekolah rendah lagi, tapi waktu itu peringkat asas. So kalau dalam kelas, dalam nota kita ni, di mana monocot dan dicotyledon dihuraikan dalam begitu banyak ciri-cirinya. Kalau kita tengok monocot, apa yang membezakan mono dan dicot? Mono ni kalau secara tak langsung mono adalah satu, manakala dicot maksudnya lebih daripada dua. Kalau kita ambil contoh tuan-tuan, kalau kita tengok di sini, selalunya tumbuhan yang bercirikan monocot adalah daun dia, urat adalah selari, parallel, memanjang, memanjang. Manakala dicot pula, dia punya urat daun dia pelbagai, maksudnya banyak jalurnya, tuan-tuan. Itu yang difference, yang jelas kita lihat secara fizikal, secara on the spot, pada ciri-ciri mono dan dicot. Selain daripada itu, contoh tumbuh-tumbuhan monocot dan dicot adalah biji benih biji benih jagung, dan juga biji kacang hijau. Adalah contoh tumbuhan dicot dan juga monocot. Tuan-tuan, kalau dalam note kita ada menunjukkan gambar rajah ciri-ciri mono dan ciri-ciri dicotyledon. Selain daripada itu, tuan-tuan boleh juga refer mana-mana buku dalam
untuk dapat gambaran yang lebih jelas dan berkala. Okey. Okey, seterusnya yang kelas yang terakhir, pengkelasan yang terakhir, iaitu animalia. Animalia di mana tumbuh-tumbuhan ada selnya juga, tuan-tuan, ada sel, seperti juga dengan binatang ataupun kita sendiri, manusia, ada tumbuhan di mana ada sel. Okey, di mana sel-sel inilah yang membantu untuk dalam proses pembuatan makanan. Okey, begitu juga dalam tumbuh-tumbuhan. Kita seringkali mendengar klorofil, klorofil. So, apa itu klorofil? Apa fungsi dia sebenarnya klorofil? Secara tak langsung, klorofil ni membantu dalam proses yang kita namakan fotosintesis untuk tumbuh-tumbuhan. Itu juga kalau pembuatan makanan sel untuk haiwan. Okey. Yang pastinya kehadiran sel-sel ini adalah membantu pembesaran untuk kehidupan, sama ada tumbuh-tumbuhan ataupun manusia itu sendiri ataupun juga haiwan. Okey, dalam buku kita, nota kita juga dapat kita tengok di sini perbezaan antara sel-sel tumbuh-tumbuhan dan juga sel-sel pada haiwan. Okey, yang pastinya pada sel tumbuhan ada hadirnya kloroplas, manakala yang pada sel-sel pada haiwan adalah kloroplas tidak ada dalam sel-sel haiwan itu sendiri. Okey. Selain daripada itu, dalam satu sel organisma sel itu, tuan-tuan, kalau kita tengok dia terbagi kepada beberapa bahagian, tumbuh-tumbuhan dan juga sel-sel haiwan itu sendiri, di mana sel-sel tumbuhan dia ada dinding sel, ada sitoplasma, ada vakuol, ada nukleus, ada kloroplas untuk dalam sel-sel tumbuh-tumbuhan, di mana semua sel-sel ini, semua kumpulan-kumpulan dalam sel ni yang ada bahagiannya, ada ciri-ciri untuk bahagian kerjaan dia sendiri dalam pembinaan sel, terutama dalam tumbuh-tumbuhan. Begitu juga dengan sel-sel haiwan. Okey, di mana kehadiran sel-sel inilah yang membantu pembesaran, membantu kewujudan tumbuh-tumbuhan itu untuk terus survive, terus hidup dalam persekitarannya, ya, tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam nota, kalau kita ambil contoh sel atau fungsi nukleus dalam sel itu sendiri adalah sebagai unit di mana untuk aktiviti pembahagian kerja dalam sel-sel itu sendiri. Okey, sel-sel dalam tumbuh-tumbuhan. Okey, kalau tuan-tuan dapat lihat dalam nota kita, banyak punya struktur dia yang dapat kita lihat dalam bentuk untuk gambar rancang pada nota, pada rujukan yang ada. Okey, dan setiap kumpulan-kumpulan bahagian dalam sel itu sendiri mempunyai fungsi dalam memproses pembuatan makanan. Macam saya sebut di awal tadi, kalau tumbuh-tumbuhan dalam membantu dalam proses fotosintesis. Okey, manakala untuk haiwan
proses pembesaran adalah memakan untuk survive, terpaksa mencari makanan untuk survive dalam sistem kehidupan binatang itu sendiri. Itu juga dengan tumbuh-tumbuhan dalam proses pembuatan makanan untuk dia survive dalam kelompok tumbuhan itu sendiri. Okey,